A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Najwa Akmal binti Kamal Akmal akan membentangkan tentang kaedah dan teknik penulisan jawi dalam rangkai kata dan perkataan tradisi. Perkataan tradisi adalah perkataan yang dikekalkan ejaan mengikut ejaan lama seperti apa, ada, pada, kita, jika, ia, lima, dia, tiga, maka, itu, dan, ini, daripada, bin, kepada, binti, dari, syurga, demikian, neraka, manusia, di, dan jikalau. Semua perkataan tersebut adalah perkataan yang dikekalkan ejaan mengikut ejaan lama. Seterusnya, sekiranya menerima imbuhan akhiran, hendaklah ditambah huruf alif, waw atau ya. Okey, maksudnya kat sini, jika kita jumpa huruf yang perkataan yang lama tu, kita kalau ada penambahan huruf kat belakang, kita kena tambah huruf alif atau waw atau ya. Sebagai contoh, ada. Bila ada penambahannya, so kat situ adanya. So dia kena tambah alif dengan nya kat situ. So penambahan kat situ adalah alif. Yang seterusnya itu. Itukah. So kat situ, lepas ta tu ada penambahan waw. Ini, inilah. So lepas nun tu ada penambahan ya. Kat situ kita kena tambah huruf alif atau waw atau ya kalau ada penambahan huruf. Okey, kecuali dia ada pengecualian. Kecuali pada perkataan pada, daripada dan kepada. Ketiga-tiga perkataan ni tiada penambahan alif. So dia kena kekalkan juga perkataan yang lama tu, tiada penambahan alif. Kalau ada imbuhan belakang macam padanya, so lepas dal tu tak ada alif. Dia kena tambahnya sahaja. Faham? Akhir sekali kita pergi kepada rangkai kata. Okey, rangkai kata ada 3 rangkai kata. Okey, yang pertama rangkai kata setara atau rangkai kata sepelan bahasa. Rangkai kata setara ialah proses mencantumkan atau merangkaikan dua perkataan yang setara atau sama jenis perkataan. Contohnya bijak pandai. Bijak pandai tu adalah sama jenis, macam mana kata perkataan yang sama jenis lah, bijak pandai. So kat situ kita kena tulis jarak macam tulisan Rumi lah. Apa yang tulisan Rumi tu buat kita kena ikut. Maksudnya kalau bijak pandai Rumi tu jarak, so Jawi pun kena jarak juga. Okey. Rangkai kata sepelan bahasa, contohnya buah hati. Buah hati pun kita kena tulis secara jarak lah sebab dia sepelan bahasa. Dalam Rumi pun kita tulis jarak buah hati. So dalam Jawi pun kena ikut. Buah hati tu eja kena jarak. Okay, yang kedua, rangkai kata umum dan telah menetap dalam ejaan bahasa Melayu. Okey, rangkai kata umum ni dia kena tulis bersambung seperti ejaan Rumi. Contohnya olahraga, jawatan kuasa, tanggungjawab, kaki tangan. So olahraga yang kita tahu, kalau dalam tulisan Rumi kita rapatkan kan. So dalam Jawi pun kita kena rapatkan, tak boleh asing-asing, tak boleh eja olah dulu baru eja raga, tak boleh. Dia kena bersambung seperti ejaan Rumi tersebut. Okey. Yang terakhir, rangkai kata pada asalnya tulis secara jarak. Sekiranya menerima imbuhan, maka hendaklah ditulis bersambung seperti ejaan Rumi. Contohnya urus serta. Urus serta tu jarak sebab tak ada penambahan imbuhan. So bila kita tambah penambahan imbuhan ke urus sertaan, so perkataan tu urus serta tu jadi rapat sebab ada penambahan imbuhan. So dalam Jawi pun sama juga. Kalau perkataan umum tu tiada penambahan, kita kena jarak. Kalau ada penambahan, kita kena rapatkan. Kita kena ikut seperti ejaan Rumi. Okey. Sekian, terima kasih.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashika Hana binti Muhammad Mohid. Nombor metrik 4201004821. Subjek pengajaran Jawi dan pensyarat ialah Ustazah Rabiatul Aribah binti Isa atau Umar. Okay, baiklah. Saya akan bentangkan tajuk kaedah pengajaran dan pembelajaran Jawi, projek dan permainan. Okay. Definisi pengajaran dan pembelajaran. Okay, pengajaran ialah suatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya. Okay, jadi di sini guru akan memberikan suatu tugasan atau aktiviti dan murid perlu menyiapkan bersama-sama dengan guru tugasan dan aktiviti tersebut. Pembelajaran ialah proses interaksi peserta didik dengan pendidik agar berlakunya proses pemolehan ilmu dan pengetahuan atau penguasaan kemahiran atau pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Okey, bagi proses pembelajaran pula, interaksi antara guru dan pelajar akan berlaku. Untuk apa? Untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan. Dan untuk kuasai satu kemahiran juga, atau untuk membentuk sikap dan kepercayaan seseorang pelajar tersebut. Okey, jadi di sini kita dapat lihat pengajaran dan pembelajaran ini berkait rapat dan bergantung antara satu sama lain. Untuk apa? Untuk mencapai satu objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Okey. Yang pertama, kaedah PNP yang saya akan bentangkan ialah kaedah PNP projek. Okey, projek ini merupakan satu pendekatan pedagogi yang merangsang kemahiran murid-murid abad ke-21. Okey, ada 3 jenis. Sebenarnya ada banyak jenis kaedah projek, tapi saya ambil 3 je. Okey, yang pertama projek hasil tangan iaitu poster. Okey, di sini bagi satu konsep Jawi yang kita ajar, okey, kita boleh meminta murid untuk mengeluarkan mereka punya kreativiti, mereka punya bayangan, imajinasi untuk mereka olah dalam satu lukisan atau satu poster berkenaan dengan Jawi tersebut. Okay, itulah projek hasil tangan. Seterusnya, projek penghasilan. Okay, projek penghasilan ni sebagai contohnya, lakonan. Okay, mesti kita terfikir macam mana kita nak buat lakonan untuk pengajaran Jawi. Okay, di sini guru boleh memberi arahan kepada murid atau tema. Sebagai contohnya, tema dalam bilik darjah dan mereka perlu mengajar konsep Jawi ini dan ini. Okay, jadi di situ murid dapat berlatih dan cuba untuk menguasai kemahiran Jawi tersebut dan diajar kepada rakannya agar penonton dan guru sendiri faham apa yang cuba untuk disampaikan oleh murid. Okey, yang seterusnya projek pembelajaran khusus. Sebagai komunikasi isyarat ini, kita perlu tahu murid perlu membuat satu cogan kata di mana bila mereka sebut sahaja perkataan tersebut. Contoh ni untuk konsep pengajaran Jawi ni. Okay, mereka boleh buat lagu atau mereka boleh buat pantun, sajak atau sebagainya. Yang dapat mencapai projek pembelajaran khusus iaitu komunikasi isyarat ini. Okay, itu merupakan untuk kaedah projek. Okay, seterusnya kaedah permainan. Okay, permainan ialah main atau bermain secara amnya boleh didefinisikan sebagai sebarang aktiviti yang memberikan kegembiraan dan kepuasan murid-murid tanpa mengimbangkan apakah hasil aktiviti itu. Okey, itu merupakan maksud amnya permainan. Kita tahu kalau kita bermain ni, kita mana ada nak fikir kan apa benda yang kita nak belajar ke apa. Kita just main je. Tapi sekarang kita boleh sulam permainan itu dengan konsep belajar. Jadi belajar sambil bermain. Saya bagi 3 contoh untuk kaedah PNP permainan ni. Yang pertama, teka silang kata. Okey, seperti yang kita tahu, teka silang kata tu, dia ada kotak-kotak tu. Lepas tu, dia ada bawah tu, tata cara macam mana nak jawab atau nak mencari jawapan yang perlu diisi dalam kotak tersebut. Jadi, guru atau murid sendiri boleh menghasilkan teka silang kata ini dan perlulah berkaitan dengan konsep pengajaran Jawi yang diajar. Okey, seterusnya mencari harta karun atau dalam bahasa Inggerisnya treasure hunt. Okey, untuk treasure hunt ni, kita tahu pengajaran Jawi ni masa sejam je. Jadi, untuk treasure hunt ni, kita boleh bagi murid tu membuat atau merancang lebih awal apa yang mereka nak buat di checkpoint
poin ni mestilah berkaitan dengan pengajaran jawi. Jadi, murid sendiri dapat terlibat dengan lebih aktif dalam satu pengajaran atau pemahaman mereka terhadap satu PNP yang berlaku. Okey, seterusnya penanda buku. Okey, penanda buku ni merupakan aktiviti yang lebih santai. Sebagai contohnya sekarang bulan Ramadan. Jadi kita memerlukan aktiviti yang santai tapi seronok untuk murid-murid buat. Okey, jadi bila kita ajar satu konsep belajar tu, bila kita ajar satu konsep pengajaran jawi tu, murid-murid dapat menzahirkan apa yang mereka faham tu dalam penanda buku. Jadi di sini kita boleh buat penukuhan juga untuk konsep hadiah, penukuhan ganjaran. Jadi kalau ada penanda buku yang lawa tu, kita boleh bagi hadiah lah kepada mereka. Okey. Kesimpulannya, kaedah pengajaran dan pembelajaran menggunakan projek dan permainan memainkan peranan yang besar dalam pengajaran jawi bagi memberi impak di dalam kefahaman dan aplikasi pelajar yang lebih berkesan. Jadi, kaedah projek dan kaedah permainan ini kita dapat lihat dia dapat membantu dalam pengajaran jawi yang kita akan ajar supaya akan memberikan pelajar itu kefahaman yang lebih mendalam dan pelajar juga dapat mengaplikasikan apa yang mereka faham itu di dalam tulisan atau di dalam kehidupan mereka. Okay, itu sahaja daripada saya. Jadi kalau ada yang tidak faham atau ada yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah kita berbincang di dalam kelas nanti. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.